صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang kita sebut tadi tu ra'a yura'un. Artinya maka bermula wadi wail. Bahasa Arab dia kata wail. Dan bahasa kita kata wadi. Dan wadi ni pun bahasa Arab. Kan? Apa pula bahasa kita yang betul? Lembah. Yang di dalam api neraka Jahannam itu bagi sekalian orang yang solat. Ulama pesan kat kita, ayat ni kita jangan berhenti. Kan? Betul dia ada nombor, dia ada bulat, dia ada nombor. Tapi berhenti tu waqah qabih. Tak elok berhenti. Sebab apa? Sebab dia boleh merosak makna. Nanti orang akan faham. Mayang pun nak kena neraka wil juga. Kan? Siapa-siapa yang semayang akan dilempak dalam lembah wil. Macam tu ke? Bukan macam tu. Bila tak macam tu, jangan berhenti kat situ. Sambung tu. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang tu penyebab dilempak ke dalam lembah wail yang terletak dalam neraka Jahannam. Sahun. Iaitu mereka yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Lalai. Lalai macam mana? Kita baca dulu. Kot dia ada keterangan kat bawah. Dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya. Lagi yang riak mereka itu pada sembahyang dan lainnya. Baik. Kat situ dia dah sentuh dah. Apa dia? Yang dikatakan sahun lalai itu iaitu yang keluarkan waktu solat daripada waktunya. Mengeluarkan mereka itu akan dia tu solat daripada waktunya. Habis waktu. Leka, ghalit, sembang, makan, minum, berhentilah saat. Berhenti saat. Semayang. Saat kita sambung nak makan ikut suka lah. Kan? Tak mau makan dah pun tak apa. Kan? Tapi mereka ni lalai. Ini kata lalai tu. Sampai keluar waktu. Kan? Dan ada keterangan daripada ulama yang lain. Mereka ni solat juga. Tapi solat di hujung waktu. Kan? Dalam keadaan boleh di awal waktu. Masuk dah lagi? Masuk dah. Bolehkah sembahyang lah? Siapa tak boleh? Saja. Kan? Nanti awal lagi tersembang dulu. Yang ni yang dikatakan sebagai golongan yang sahun, yang lalai. Kan? Walaupun mereka ni tak pernah tinggal sembahyang. Ada tak sampai keluar waktu hampa tak solat? Tak. Kan? Tapi macam itulah keadaan solat mereka. Tidak di awal waktu. Kan? Kalau sembahyang, ujung-ujung. Kalau sembahyang, tengah-tengah. Pasal apa jadi macam tu? Saja. Memang trend kami macam ni. Maka mereka ini sahun. Mereka yang lalai solat mereka. Jadi yang Allah Ta'ala nak apa dia? Yang Allah Ta'ala nak ni, solat memang tak boleh tinggal. Kan? Selagi ada akal. Sembahyang tak boleh kita tinggal. Kan? Tak ada masalah apa awal waktu. Kan? Masuk. Lepas tu buatlah apa-apa yang patut kita buat. Apabila waktu masuk, azan. Kan? Lepas tu solat qabliyah. Sekiranya perlu. Tapi kita anggap sebagai perlu. Sebab apa? Sebab untuk kebaikan solat fardu kita nanti. Jangan kata tak apa. Yang ni qabliyah, sunat je. Oh, ba'diyah sunat je. Betul sunat.
Tapi bila ada kekurangan sembahyang fardu kita, mana kita nak ambil, nak tampai tu? Kalau tidak ada sunat rawatib. Ini disebut sebagai sunat rawatib. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, ini cara Allah Ta'ala nak. Sehingga kan ada hadis yang lain, mereka ini apabila nak masuk waktu yang kedua, baru mereka nak buat waktu yang pertama tadi. Dekat-dekat nak masuk asar, buat zuhur. Inilah sembahyang orang yang munafik. Tak mau, munafik tak mau. Nak jadi orang Islam betul ya. Islam betul, maka hendaklah bila masuk saja waktu, kecuali kalau ada keuzuran tertentu, terpaksa beratok nak ambil yang sembahyang. Senak perut, tiba-tiba sahaja, pergi buang dulu. Bila kita qada hajat, ambil masa, tengok-tengok jam lah. Tak jadi 1:30, dia jadi pukul 2. Pasal apa? Qada hajat. Itu tak ada masalah. Yang ni tak ada apa-apa macam tu juga. Maka ini yang salah. Jadi selesai kita memahami ayat ini yang dikatakan celaka, wail, celaka ataupun dihumban ke dalam lembah yang berada dalam api neraka jahanam. Mereka-mereka yang solat, yang sifat solat mereka itu lalai. Dan berkaitan dengan tajuk kita ni kat ujung, allazina hum yura'un. Apa dia? Mereka ini apabila beramal, yura'un, menunjuk-nunjuk. Nak bagi orang tahu. Kalau orang tak tahu apa pergi abang sekali dia jadi sum'ah pula. Heran, rasa diri dia mulia, itu nama dia ujub. Ini penyakit 3 serangkai ni tak boleh. Ujub pun tak boleh, sum'ah tak boleh, riak tak boleh. Ni Allah Ta'ala nak daripada kita. Dan sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Mula tadi pun kita dah sentuh tentang apa dia, riak merupakan syirik yang asghar, yang paling kecil. Syirik saghir, kecil. Asghar, paling kecil. Wahuwa riak. Yaqulullah yawmal qiyamati lil mura'in, idza jazallahu an-nasa bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'. Jadi tanda soal kat ujung tu. Fanzuru hal, adakah. Sebab tu kena tak kat ujung tu tanda soal. Hal tajiduna indahum jaza'. Artinya bahawasanya yang lebih ditakuti, yang dibimbangi daripada segala barang yang aku takuti atas kamu, iaitu syirik yang kecil. Kamu tu kita lah umat dia. Syirik yang kecil. Apa dia syirik yang kecil? Ada satu riwayat yang lain, sahabat tanya, asyirkul asghar madza ya Rasulullah? Apa dia? Apa dia yang kata syirik kecil tu? Nabi jawab, wahuwa riya. Dan iaitu riya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bagi sekalian yang riya, duduk kat dunia dulu, suka riya, buat nak tunjuk ke orang. Allah Ta'ala tahu, dia simpan maklumat tu. Akhirat besok Allah Ta'ala akan panggil dia. Apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu di padang mahsyar. Ceritanya ketika di padang mahsyar, masing-masing dengan persoalan masing-masing. Tiba golongan yang riak ini, Allah Ta'ala panggil dia. Pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka itu di dalam dunia. Telek oleh kamu. Adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan? Boleh pahala ke? Pergi cari dia apa? Mereka pakai amai. Semayang dulu kat dunia. Hang buat kerana sekian orang. Pergi cari dia.
minta pahala ke dia. Oh, siapa boleh bagi pahala? Allah saja yang boleh bagi pahala. Boleh jumpa ke kalau cari lautan manusia? Sembahyang, kita ambil contoh kan, di sepanjang hidup kat dunia, berapa kali dia sembahyang kan? Berapa orang pula dia duk menunjuk riak dengan berapa orang? Sagi yang lain pula, yang sedekah pula kan? Jadi tuan-tuan, kita masih hidup, kita masih bernafas, masih bernyawa, buat bagi elok. Adapun keluarga kita, kawan kita, orang kampung kita yang sudah kembali kepada Allah, doa kebaikan bagi mereka. Mereka tak boleh buat apa dah. Kan? Berapa jumlah yang duduk dalam kubur Allah ni ketika hidup riak. Tak kata siapa, ni umum. Kan? Apa pun nak menunjuk ke orang. Ni mereka akan tunggu yang ni. Allah Ta'ala akan panggil mereka. Mereka tak boleh buat apa dah. Dah duduk dalam barzakh. Ini akan berlaku. Allah panggil mereka. Oh, dulu masa hidup kat dunia dulu. Apa buat sembelihan korban? Riak. Ni tak lama lagi tuan-tuan. Kan? Ni pun duk bunyi-bunyi, orang duk tanya dah macam mana, lebu macam mana, apa semua. Ibadah udhiyah, sembelihan kurban. Hei, simpan duit kami dah ni naik. Kami lagi duk simpan duit, tiba-tiba riak, Allahu Akbar, macam tak ada akal. Tak ikhlas, Allahu Akbar. Rugi dah orang ni. Okay. Kita tuan-tuan masih lagi hidup, lakukan perubahan, istighfar banyak-banyak. Kan? Tak mau jenis-jenis ni, tak mau. Kan? Jenis-jenis nak merosakkan amalan kita, kita tak mau. Antara yang merosakkan amalan kita, riak. Banyaklah dengki dan sebagainya, tapi kita sebut ni tajuk kita, riak. Ustaz, kalau riak macam mana? Apa yang berlaku kat saya kalau saya riak? Amalan kita habis. Allah tak terima. Artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadat kamu. Cari pun kalau jumpa pun tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal di sana hanya Allah saja yang nak bagi pahala. Tak ada lain pada Allah Ta'ala siapa nak bagi pahala. Ni kita kena sedar betul-betul. Yang kita dah buat sehari dua, sebulan dua, setahun dua. Sebelum ni riak tu untuk apa? Iblis setan dok rasuk dia, itulah. Nak kata apa lagi? Iblis setan lah dok rasuk dia, terikut dengan bujukan iblis setan. Nak merosakkan amalan kita. Maka tiada faedah bagi riak itu. Nah, Syekh Abdul Qadir pesan kat kita, tak usahlah, tak usah. Hentikanlah, jangan dok riak. Rasa nak buat. Bukan kerana siapa, kerana Allah. Dah rasa memang tak boleh nak buat. Berhenti, tak usah nak buat. Semuanya kerana Allah. Buat kerana Allah, tak buat bukan kerana Allah. Jangan tak buat tu kerana manusia. Buat kerana manusia pun tak boleh. Kerana manusia kita tak buat pun tak boleh. Bahkan kamu rugi dengan penat sahaja. Penat yang kita buat. Kalau kira guna tenaga badan kita, penat, lenguh tangan, pahala tak ada. Biar berbaloi lah. Letih badan, pahala dapat. Letih tangan, letih kaki, pahala dapat. Tapi letih saja, penat saja, tak ada pahala. Tu kalau guna duit. Dengan duit pun habis. Pada pahala tak dapat. Penat saja tiada mendapat pahala. Dan sabdanya, Inna Allah, hadis di atas ni tuan-tuan, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada sedikit perbezaan, tapi banyaknya yang sama dan ada persamaan dengan riwayat yang lain.
Dan status hadis yang di atas tu, yang kita baca di atas kali tu, hadisnya adalah hasan. Statusnya hasan. Kemudian lihat yang kedua. Inna Allah harramal jannata ala kulli mura'in. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan ia akan syurga atas tiap-tiap orang yang riak. Dikehendaki mengharamkan itu, menegahkan dan tiada memberi ia akan dia tak boleh masuk syurga. Yang ni saya tak dapat kedudukan hadis ini, cuma di bawah dia tulis iaitu riwayat daripada Abu Nuaim Ad-Dailami daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Sekarang itu kalau kita tengok takhrij dalam kitab kita ni. Namun dalam pembacaan saya tak dapat lagi kedudukan dia dalam kitab yang disebut. Wallahu ta'ala a'lam. Cumanya kita dah faham bahawasanya riak ni suatu yang keji, yang Allah Ta'ala marah. Dan riak ini boleh merosakkan amal ibadat kita. Bila Allah Ta'ala marah, dia tak bagi rahmat. Bila tak dapat rahmat, boleh syurga ke? Sudah tentu bila tengok kepada maksud hadis ini, maka sememangnya jawapan dia betul. Apa dia? Tak boleh syurga lah. Kan? Apabila seorang itu riak. Dan sabdanya, nyonya ni tuan-tuan, Nabi kita lah. Kan? Nabi kita. Habis duk tanya pula, nyonya tu siapa ustaz lah. Kan? Semua pakat orang dah tahu dah. Kan? Benda yang sudah diketahui umum. Sabdanya iaitu sabda Nabi SAW. Rihul jannati yujadu min masirati 500 am wa la yajiduha man talaba dunya bi'amalil akhirah. Artinya bermula bau syurga. Syurga ni wangi. Wangi syurga ni. Kan? Lantai dia daripada apa? Pokoknya daripada bukan serupa dunia. Kan? Memang syurga ni harum mewangi. Bau syurga itu dicium akan dia daripada perjalanan 500 tahun. Riwayat ini. Ada riwayat lain, ada 1000 tahun dan sebagainya. Ni, yang kita duk baca ni, dia kata apa? Bau syurga itu boleh dibau. Wanginya, jarak perjalanan 500 tahun. Jauh 500 tahun. Ni kita pergi Kuala Lumpur berapa tahun? Berapa tahun pergi? Berapa tahun? Dekat kan? Kalau katalah kan? Kalau katalah kita ada satu minyak wangi kan? Buka botol tu, buka Kuala Lumpur bau kan? Dia pun telefon kawan dia, Mat, duk mana lah? Duk kat Putrajaya. Baru buka ke botol wangi? Baru buka. Macam duk tepi aku. Oi, dahsyat punya wangian. Kan? Tak ada. Kawan pakai minyak wangi sebelah ni, kita duk jarak lebih kurang 4-5 orang, tak bau. Kan? Pasal apa? Second hand. Campur yang sejuk, patut. Kan? Yang ori punya mungkin lah. Kan? Tapi orang perempuan jangan. Duk pakai sana sampai kita sini bau. Yang tu Nabi tak bagi. Kan? Tu untuk nak buang supaya orang tak bau badan, sudahlah. Sakat tu lah orang perempuan. Tapi tak ada lah kita duduk dalam masjid ni sampai orang duduk jalan raya pun duduk bau kita ni. Walaupun yang ori sekali pun. Tak terang mana bau wangi dunia ni. Syurga, Masya Allah. 500 tahun perjalanan. Dan tiada mencium akan dia oleh mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirat. Dia sembahyang, apa-apa amal akhirat. Dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi dia nak habuan duniawi. Tak ada. Puan ni dia takkan dapat cium wangian syurga. Terus orang kata nak masuk, cium pun tak boleh. Kan? Tapi kalau orang yang dah masuk, insya Allah lebih pada tu lah. Bukan zakat boleh berwangi, lebih pada tu.
Tuan-tuan jangan duk reka doa merapu. Ya Allah, tak boleh masuk, boleh cium pun tak apa. Jangan. Tu merapu punya doa kita nak minta masuk dalam syurga. Tak apa. Pasal apa? Saya boleh bau pun tak. Jangan. Kita nak masuk dalam syurga, tuan-tuan. Tapi inilah yang kita dah sebut dah tadi, kita ulang balik. Lakukan muhasabah yang bertubi-tubi. Nanti dulu, tengok lagi. Kadang-kadang kita tak perasan. Pasal apa? Pasal dia jenis daripada syirik yang kecil. Yang Nabi kata ramai yang tak perasan. Pasal apa? Pasal dia tersembunyi daripada bunyi tapak kaki semut. Tapak kaki semut pun kita tak dengar. Yang ni lagilah, kan? Lebih tersembunyi lagi pun Allah Ta'ala kira ini sebagai syirik yang akan dapat hukuman di akhirat besok. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi